Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa minallahi Masya Allah, wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Baik, kita baca doa jauh musibah penyakit ni. Nah, ada 3 doa insya-Allah, tuan-tuan aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah yang dihormati dan pengacara majlis. Masya Allah, ni tengok ni yang buat nak main selalu. Pergi ceramah mana pun takat ni ya. Hari ni dia bagi twister, subhanallah. Alhamdulillah, tahniah. Yang dihormati pengerusi surau At-Taqwa, betul lah? Surau At-Taqwa, dia cantiknya surau Al-Muttaqin, surau orang-orang bertakwa. Hai, surau aja takwa, orang tak bertakwa tak dia. Dia surau Al-Muttaqin, surau orang bertakwa. Mudah-mudahan yang duduk depan saya ni semua orang bertakwa belaka. Amin, kata amin. Amin rabbal alamin. Seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai surau, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada malam ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita berada pada waktu dan ketika yang Salih Asyamat merisaukan kita pada setiap hari. Dan buat macam mana benda ni duduk dengan kita, maka kita ikut sajalah SOP yang telah diperintahkan kepada kita, sambil kita berdoa, kita juga bertawakal dan juga berikhtiar. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada wabak dan musibah ni. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, Nabi SAW ni, apabila Nabi SAW diutuskan, Nabi ni laqad arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya diutuskan Nabi SAW, laqad diutuskan engkau wahai Muhammad Salih Asyamat sebagai rahmat sekalian alam. Rahmat ni apa? Belas kasihan, kasih sayang Allah turunkan Salih Asyamat melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ialah kasih sayang, mahabbah. Mahabbah akan terbina dengan ukhuwah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di kota Makkah, tuan-tuan, Nabi SAW mula menyatukan umat melalui agama. Orang yang masuk Islam, dia akan berkasih sayang. Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia kasih pada sahabat dia, saudara dia sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Sayang dekat saudara ni macam sayang kat diri sendiri.
Sayang kat diri sendiri macam mana? Kita takkan buat sesuatu yang tak baik dekat diri kita sendiri. Maka macam tu juga kita akan buat kat saudara kita. Kita tak akan rosakkan diri kita sendiri, maka kita tak akan rosakkan sahabat saudara kita. Kita tak akan jahanamkan zalim atas diri kita sendiri, maka kita tak akan, sepatutnya tak akan zalim pada saudara dan sahabat-sahabat kita ni, dunia akhirat. Maka tuan-tuan, Nabi bawa mayang tu sampai ke tahap selepas Nabi SAW mempersaudarakan orang-orang Islam yang duduk di Makkah, Nabi SAW bawa sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi SAW mula membangunkan satu negara Islam. Nabi SAW duduk dalam keadaan mempunyai negara sendiri. Maka lebih-lebihlah Nabi SAW mampu untuk menyatu padukan seluruh umat Islam. Tuan-tuan, usaha pertama Nabi SAW buat ialah menyatukan kaum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini tuan-tuan melalui perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Sebab yang mai berjumpa dengan Nabi SAW di Aqabah waktu dalam sedang berwukuf di Mina waktu tu, sallallahu alaihi wasallam, ialah daripada orang-orang Arab yang duduk di Madinah, daripada Aus dan Khazraj yang berperang ratusan tahun. Apa Nabi SAW buat? Nabi SAW menyatukan mereka. Kemudian tak cukup dengan tu, Nabi SAW mempersaudarakan pula di antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin, orang-orang Muhajirin yang duduk di Makkah, yang meninggalkan segala harta benda, keluarga, tinggal semua, tak ada apa, pi sana selai sepinggang. Tuan-tuan boleh bayang tak, tuan-tuan yang duduk dekat sini, rumah kita dekat sini, anak-anak kita sekolah kat sini, kenderaan kita ada di sini, tempat kerja kita ada kat sini, duit kita ada dalam bank, apa 2-3 biji bank kita duk ada, mungkin 10,000, 20,000, 30,000 ke, dia arahkan pindah pi ke satu tempat yang semua harta ni kena tinggal semua. Rumah kat sini kena tinggal, balik belum tentu boleh dapat balik, duit tu kena tinggal, kereta kena tinggal, anak-anak sekolah kena tinggal, bahkan ada yang terpaksa tinggalkan keluarga. Tuan-tuan rasa kita mampu tak buat macam tu? Saya rasa kita tak mampu buat macam tu. Tapi para sahabat buat macam tu, tinggal semua, pergi hijrah, duduk dengan Nabi SAW di Madinah. Bila pergi dekat sana, Nabi mempersaudarakan di antara Muhajirin yang tak ada apa-apa ni dengan sahabat-sahabat Nabi SAW daripada golongan Ansar. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Kemudian Nabi SAW mula menggubal undang-undang ataupun perlembagaan Madinah. Undang-undang yang digubal oleh Nabi SAW ini menambahkan kekuatan ukhuwah. Sama-sama duduk dalam keadaan sallallahu alaihi wasallam Muhammad memelihara negara Madinah yang dibangunkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagilah masing-masing duduk dalam keadaan yang makin kuat. Dan yang berikutnya, Nabi SAW buat apa dalam usaha untuk menyatu padukan umat Islam ni? Nabi buat melaksanakan konsep syura. Syura ni apa? Menyelesaikan masalah apa sahaja yang berlaku dengan bermesyuarat. Panggil para sahabat duduk, walaupun Nabi SAW ini dia menerima wahyu daripada Allah, tetapi tidak menghalang Nabi SAW daripada mendengar pendapat-pendapat daripada para sahabat. Syura sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dan Nabi SAW menggunakan konsep dakwah, konsep ukhuwah ini untuk menyampaikan dakwah. Bila makin kita rapat dengan seseorang, makin mudah untuk kita berdakwah. Tengok kesatuan orang Islam yang kuat, maka orang akan gerun dan orang akan mudah terpengaruh dengan kelompok ataupun fahaman yang dibawa oleh kelompok yang hebat ni. Maka dia menjadi satu konsep dakwah yang berkesan. Selepas Nabi buat, Nabi SAW wafat. Tinggal kita lah yang duduk dekat sini ni. Nama tempat ni apa lah? Sungai Besi. Dekat Sungai Besi ni. Nama apa? Desa Tasik. Ni bukan desa tuan. Desa kat tempat saya tu. Ada pokok getah, pokok sawit dalam tu ke desa. Tapi bolehlah, boleh rasa panggil desa pun tak apalah. Sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun saya rasalah, walaupun kita duduk di bandar macam ni, tapi sesama kita ni macam duduk kat kampung kot. Lagi seronok kan, gotong royong ada buat lagi kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Masak-masak sama-sama, berimpun pun ada lagi, insya-Allah. Sebab kita ni memang asal daripada desa pun, daripada kampung pun memang duduk dekat sini. Jadi tuan-tuan sekalian, Allahumma salli Muhammad, sampailah kita dekat sini ni di kalangan orang Islam ni. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, apa yang Nabi SAW bawa ni kita kena teruskan.
yang nama dia ukhuwah Islamiyah. Saya hari ni, saya tuan-tuan, orang Islam sebenarnya tak patut pun bergaduh. Orang Islam tak patut pun bergaduh. Kita dekat Malaysia ni, orang Islam pecah banyak dah. Tuan-tuan setuju tak? Pecah banyak dah tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa kita nak kena ada banyak ni? Nak sebut lebih-lebih susah pula. Kan? Pasal apa? Padahal kita menghadap Tuhan yang sama, kita solat menghadap kiblat yang sama, kita beriman kepada Allah yang sama, kita baca Quran yang sama. Pasal apa? Tuan-tuan tahu tak Saudara Syahman? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada tali Allah, ini Islam, dan jangan kamu pecah belah. Tu perintah Allah tu. Perintah Allah tu. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa kita duk sakit hati sama-sama orang Islam? Pasal apa kita tak boleh nak cerita aku mana lah. Payah tuan-tuan cakap lebih tambah kamera banyak-banyak ni. Ni. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa kita tak boleh duduk sama-sama orang Islam? Pasal apa? Tuan-tuan boleh bayang tak? Allah punya nak bagi kita duduk sekali tu, sehari 5 kali kita kena duduk berimpun. Sehari 5 kali duduk berimpun. Berimpun kat mana? Kat rumah Allah, kat surau, kat masjid. Sallallahu alaihi wasallam. Berimpun kat rumah Allah, surau ke, masjid ke, berimpun semua duduk kat situ. Semayang, satu tu imam kat depan tu. Tu imam tu rokok, kita rokok sama-sama. Dia kata apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar, dia kata. Kita ikut dia tak? Ikut. Dia kata Allahu Akbar, kita buat macam ni. Surrender. Semua orang surrender kat belakang tu. Lepas tu Allahu Akbar, rokok sama-sama. Allahu Akbar, sujud sama-sama. Dah habis semua sujud sama-sama, tuan-tuan, sebelum nak angkat tangan surrender tu, duduk. Kata tu imam sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, aqimu sufufakum. Saya Syahmat, betulkan saf-saf kamu, duduk rapat-rapat dululah. Ni jangan duduk rapat-rapat, ni salah SOP. Salih Syahmat waktu tu suruh duduk rapat-rapat ni, bahu belaga bahu ni, bahu belaga bahu ni. Salih Syahmat duduk bahu belaga bahu. Saf ni kena bagi rapat, bagi betul saf tu sampai kita buat kapet yang ada tempat tak kaki tu, bagi sama lah. Dulu para sahabat solat mana ada kapet macam kita ni. Sampai time Amirul Mukminin Sayyidina Umar, dia pegang tongkat dia, dia ketuk kaki siapa yang tak sama. Tu imam kita berani buat itu. Lagi sekali mesyuarat kena pecat. Dia suruh betul. Pasal apa? Nabi suruh orang yang tak betulkan saf ni, Allah akan pecah belah hati dia. Duduk saf rapat sama, belaga bahu, subhanallah. Tuan-tuan, habis semayang, dah ikut tu imam satu tu, Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam ke orang sebelah ni. Orang sebelah ni tahu tak Assalamualaikum warahmatullahi tu kata apa? Salam sejahtera ke atas kamu, sallallahu alaihi Muhammad, dengan rahmat Allah. Doa kat dia, doa kat orang sebelah ni, orang sebelah ni doa kat orang sebelah ni, orang sebelah ni pula doa kat sebelah orang ni, sampai tang hujung orang sebelah doa kat dinding. Tapi dapat juga doa belah sini, dia pun doa belah sini, orang ni pun doa kat dia. Doa tuan-tuan, doa kebaikan dekat saudara kita kat sebelah ni. Habis-habis itu tuan-tuan, zikir sama-sama, angkat tangan doa sama-sama. Lepas tu buat apa? Salam, gugur dosa sambil selawat tu, Allahumma salli ala Muhammad. Waktu standard selawat lepas waktu salam, mana pun sopa ya pusing. Habis lepas salam keluar bergaduh, pelik sungguh. Tuan-tuan tak rasa pelik? Pelik tak? Pelik tak? Salih Syahmat, hang salah, aku betul hang salah. Ni Salih Syahmat, hang tak patut buat itu buat ni, jumpa ni lah. Kita tak, astagfirullah, siapa dia kata? Seminggu sekali pula berimpun lagi hari Jumaat. Kali ni lagi special, Tok Khatib main atas mimbar.
Salih ala Muhammad. Tok Khatib ni atas mimbar bagi ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa dia? Apa dia ciri-ciri orang bertakwa? Ciri orang bertakwa apa dia? Apa Allah suruh, tu imam tu siap translate bagi kita. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala larangan dan tegahan di sisi Allah. Disebut itu tak? Betul. Tuan-tuan ni faham ke saya cakap apa ni? Tuan-tuan senyum ke tak ni? Saya pun tak tahu senyum ke tak. Tak nampak tu lah saya. Saya faham. Dia kata apa? Suruh apa yang Allah suruh buat belaka, apa yang Allah larang tinggal belaka. Salah satu daripada perintah Allah, Allah suruh kita buat apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan orang Islam pecah belah. Allah suruh tak? Allah suruh. Lepas khutbah semayang ramai-ramai pula, semua berimpun ramai buat macam itulah, salam selawat apa semua keluar bergaduh keluar. 2 kali setahun berimpun pula. Kali ni bukan laki-laki je, orang perempuan mai, anak-anak mai, orang tua mai, semua berimpun pakai baju cantik-cantik hari raya, dengar khutbah apa semua, mai raya, keluar bergaduh. Setahun sekali tuan-tuan berimpun, bukan sakat satu Malaysia ni, satu dunia berimpun di satu tempat nama Padang Arafah. Kali ni lagi real, semua tak ada baju warna-warna, semua baju putih belaka. Hang pangkat tinggi ke, hang pangkat rendah ke, semua berimpun satu tempat. Salli ala Muhammad. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Balik bergaduh. Pelik betul tuan-tuan muslimat. Pelik tak? Muslimat nampak pelik tak? Pelik. Tapi tu yang kita duk buat. Lepas tu saya duk pesan kita sama-sama kita ni tuan-tuan, tak payah duk gaduh lah. Tak payah duk bergaduh. Jangan duk bergaduh. Jangan duk berkelahi. Ada satu riwayat Imam Al-Baihaqi kalau tak salah saya. Tuan-tuan, nanti sahabat-sahabat saudara se-Islam kita bukan setakat boleh tolong kita kat dunia ni, bukan setakat boleh tolong kita kat dunia ni. Kalau kita baik dengan orang, orang sayang kat kita tuan-tuan. Nah, kalau tuan-tuan duduk dekat sini, duduk kat kampung kita, duduk desa kita ni, walaupun tak apa nak desa sangat lah, tuan-tuan duduk kat desa kita ni, kalau orang baik dengar kata, lah Tuan Haji kita tu tak berapa sihat. Oh ya ke? Semua pakat duduk doa kat dia, pasal dia orang baik. Jom kita buat kutipan sikit, kita bagi sumbangan kat dia, kok dia memerlukan apa-apa. Pasal apa? Pasal dia orang baik. Betul tak ni? Cuba dia suka buat perangai kat sini, gaduh dengan orang ni, gaduh orang ni, dengki kat orang ni, dengki kat orang ni, sakit hati kat orang ni, sakit hati kat orang ni. Dengar-dengar kata apa? Tuan Haji tu tak apa sihat tu. Ya ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah dia kata. Duduk tunggu bilalah nak mati orang tua tu. Kalau mati aman desa kita ni, tukar terus nama desa aman. Tuan-tuan salih ala Muhammad. Jadi tuan-tuan salih Muhammad, sebab tu saya selalu sebut, tak rugi sikit pun jadi orang baik. Tak rugi sikit pun jadi orang baik. Tak rugi sikit pun mengalah. Kadang-kadang kita rasa kita betul, biarlah kat dia, tak apalah. Nama salih ala Muhammad. Faham tak ni tuan? Tak rugi sikit pun mengalah, tak rugi sikit pun merendah diri, tak rugi sikit pun jadi orang baik. Tuan-tuan salli ala Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, nanti di yaumul qiyamah, Nabi cerita seorang dia mai depan Allah, dia pergi depan Allah, dia kata, ya Allah, ada kawan aku ni waktu hidup di dunia dulu, dia ni aku tak jumpa dekat syurga. Sahabat ni dia duduk dalam syurga lah. Dia kata ada kawan saya dulu, ya Allah, saya tak jumpa dalam syurga ni. Dulu dia duduk pergi masjid sama-sama semayang dengan saya, waktu puasa dia puasa dengan saya, bahkan pergi umrah, pergi haji pun dengan saya, tapi saya tak jumpa dalam syurga ni. Allah, dia duduk mana? Allah kata duduk dalam neraka. Ya Allah, boleh tak saya nak buat keluar dia? Ya Allah, buat keluar lah dia. Allah kata apa? Kamu buat keluar dia. Dia buat keluar. Allah bagi dekat dia, tukar pakaian dia. Pakaian dia tu pakaian kalis api neraka. Dia masuk dalam neraka, dalam riwayat dia redah dalam neraka tu separas lutut dia.
Dia masuk dan dia cari, akhirnya dia keluarkan sebahagian orang mukmin daripada neraka masuk ke syurga. Tuan-tuan, nak cerita sahabat-sahabat kita ni kadang-kadang sallallahu alaihi wasallam bukan setakat dia tolong kita kat dunia, dia boleh tolong kita sampai ke akhirat. Sebab tu jangan duk gaduh dengan orang Islam. Tuan-tuan musliman, orang Islam sama Islam, saya pesan jangan duk gaduh sama-sama kita, rugi sangat. Dunia pun dia boleh tolong, sampai akhirat dia boleh tolong. Sampai nak cari sampai dalam syurga ni dua syarat lah tuan-tuan. Sampai nak masuk cari sanggup pergi redah masuk neraka ni, masuk dalam neraka semata nak cari kawan dia ni, dua syarat lah. Yang pertama kenai, kalau tak kenai tak boleh nak tolong. Duk selisih ikut koridor je, ni selisih sampai tak tahu nama apa, duduk mana, kerja mana tak tahu, tak tolong kot. Syarat yang kedua apa dia? Sayang. Tak sayang tak carilah tuan-tuan. Dia ni tambah kalau meluat. Dia kawan saya tu mana ya Allah? Duduk dalam neraka. Baik-baik kat dia lah ya Allah, mampu mereput dia lah kalau tu. Meluat aku sungguh kat dia dulu, buat panggil sangat kat dunia ni. Tuan-tuan, sebab tu saya pesan, jaga ukhuwah Islamiyah yang Allah bagi kat kita ni. Jaga ukhuwah Islamiyah. Imam Hasan Al-Banna dia kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Yang dimaksudkan dengan ukhuwah Islamiyah ialah hati dan jiwa yang terikat dengan ikatan akidah. Dia nak dapat kasih sayang yang sempurna, dia panggil ukhuwah Islamiyah ni. Dia mesti ikat dia dengan akidah Islamiyah. Yang akidah, tanpa akidah yang sempurna tak ada. Tuan-tuan, kita duk kasih sayang sama-sama. Ni saya duk mai, saya mai jauh-jauh tempat tuan-tuan ni. Boleh jamak kasar lah tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau daripada madrasah saya ni tu mau 4 jam baru sampai ke tempat tuan-tuan ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, tapi mai ni pasal pagi tadi ada apa ni, Assalamualaikum TV Hijrah tu, kira malam sekali sambung kat sini. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Mai beletiak kat tuan-tuan ni, tahu beletiak? Daripada awal start tadi popek-popek dah lah. Popek beletiak macam-macam tuan-tuan. Tuan-tuan pun dengar kata ustaz ni meluat sungguh aku. Start tu kira kena selalu dah. Dan Ustaz Muhammad tahu tak pasal apa? Pasal saya sayang. Padahal kita ni ada hubungan apa-apa tak? Ada tak sangkut dia beradik apa? Tak pun. Habis tu pasal apa? Dia belitiak sangat. Sebab saya percaya kepada Tuhan yang sama macam tuan-tuan percaya. Kalau saya nak masuk syurga, saya nak tuan-tuan pun masuk syurga sama dengan saya. Tuan-tuan Sallallahu alaihi Muhammad, ni sayang dia panggil. Dan kita mai kasih sayang ni tahu pasal apa? Kalau tidak kerana Allah, dia tak kasih sayang sampai macam ni. Faham tak Ustaz? Lalu tuan-tuan, ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam bermakna keterikatan hati atau jiwa di kalangan orang Islam, dan dia diikat oleh tauhid kepada Allah dan bukan kerana ikatan yang lain. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Darjat ukhuwah ni ada dua. Ukhuwah ni dia ada darjat dia ada tingkatan-tingkatan dia ukhuwah. Kasih sayanglah ni, dia panggil apa? Hubungan persaudaraan kita ni. Tuan-tuan dengan tuan-tuan sama-sama kita ni dia ada, dia panggil apa? Level ukhuwah dia. Ada orang ukhuwah dia paling tinggi sekali ni. Kemuncak paling tinggi ni, ada orang level dia rendah-rendah aja. Masing-masing ada level dia sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Darjat ukhuwah paling rendah namanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salamatus sadr. Salamatus sadr bermaksud berlapang dada. Yang paling rendah sekali ni, yang paling rendah sekali taraf ukhuwah Islamiyah ni, berlapang dada. Tahu maksud berlapang dada ni apa ni? Boleh terima pendapat orang lain, boleh terima perkataan orang lain, boleh terima nasihat orang lain. Tu dia panggil berlapang dada. Kalau kita masih belum ada sifat boleh berlapang dada dengan perkataan orang, maksudnya kita tak termasuk pun dalam darjat ukhuwah Islamiyah. Habis itu duduk mana? Tak masuk pun senarai kita ni berukhuwah sama orang Islam.
Kalau selagi tak boleh berlapang dada, orang tegur, orang nasihat tak boleh terima. Kadang-kadang orang nasihat kita tu bukan sebab dia berasa dia betul. Kita ni, Nabi kata ad-din an-nasihah, agama itu nasihat. Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam, qulna liman, qala lillah wali kitabihi wali rasulihi wali immatil muslimina wa ammatihim, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata agama itu nasihat. Kami bertanya, nasihat kepada siapa ya Rasulullah? Nabi kata menasihati masyarakat untuk kembali kepada Allah, kembali kepada kitab-kitab Allah, kembali mentaati Rasul Allah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mentaati pemimpin-pemimpin Islam daripada kalangan kamu, dan menasihati masyarakat seluruhnya. Lalu ulama mentafsirkan nasihat tu apa? An-nasihah tu apa? Ad-din an-nasihah kan, agama itu nasihat. An-nasihah tu maksud apa? An-nasihah itu bermaksud kamu mengharapkan kebaikan kepada saudara kamu sebagaimana kamu mengharapkan kebaikan itu ada pada diri kamu. Itu an-nasihah. Muslimat faham tak? Jadi kalau kita tengok orang tak tutup aurat, makcik nak kena tegur tak? Nak tegur tak? Kena tegur lah. Pasal apa? Pasal kita tutup aurat. Pasal apa makcik tutup aurat? Sebab takut Ustaz, sehari kena masuk neraka, sehari kena gantung api gantung kat atas kepala, kena letak di layar dengan batu daripada api neraka, gugur daging muka. Kami dengar cerita Isra' Mi'raj sampai sebab tu makcik tutup aurat. Selai rambut pun makcik tak mau. Tak mau nanti nampak kat orang. Kita tutup aurat sebab kita takut api neraka. Jiran sebelah rumah kita buka aurat, tuan-tuan tak kasihan kat dia kan? Faham tak? Boleh jadi tak dia pergi depan Allah nanti dia kata apa? Ya Allah, hari ini kami kena masuk neraka. Pasal apa? Kami tak tutup aurat. Ya Allah, sebelum nak azab kami, boleh tak tolong azab makcik sebelah ni dulu? Pasal apa? Pasal dia pantang ada kuliah turun pergi masjid, pantang ada kuliah turun pergi surau. Dia tutup aurat elok, kot sekali lah nak ajak saya pergi surau sekali dengan dia. Kot sekali lah nak nasihat kat saya, kata tutup aurat ni nanti kena azab kan dalam neraka. Saya tak tahu, dia tak tegur saya. Kita nak jawab apa depan Allah waktu tu? Faham tak ni? Hai, pasal apa kita tak nasihat? Pasal apa tak nasihat? Pasal apa? Pasal kita jual ikan. Tahu jual ikan? Tahu jual ikan? Selfish. Kita rasa macam syurga tu kita seorang yang nak masuk. Tak mau masuk juga punya pasal ya. Tak masuk syurga tu tak tutup aurat tu. Babi kat dia. Bukan tak reti, bukan tak tahu rambut tu kena tutup. Takkan yang tu pun tak tahu kot kita kata. Tuan-tuan, bukan semua benda yang kita tahu orang tahu. Bukan semua benda yang kita tahu orang lain pun tahu. Kita dulu pun tak tahu juga. Baru je duk main mengaji, main kuliah sekali-sekala dengar-dengar, oh baru tahu. Faham tuan-tuan? Tugas kita menasihati perintah Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita juga tak terlepas daripada salah. Kita bukan betul semua. Maka di sana ada pula ruang orang lain untuk tegur kita. Maka waktu tu kita kena berlapang dada. Faham tak? Macam mana kita mengharapkan orang berlapang dada dengan teguran kita, macam tu kita kena berlapang dada bila orang tegur kita. Faham tak? Kita nak berhenti azan dulu tak tadi? Terus je selamat. Dia kadang-kadang undang-undang dia kena berhenti azan dulu atau apa. Di KL kan sini kan? KL okey. Selangor kena berhenti dulu. Selangor kena berhenti dulu. Faham tuan-tuan? Berlapang dada, dia panggil salamatus sadr. Lapang dada. Peringkat berlapang dada ni peringkat paling bawah sekali pada ukhuwah Islamiah. Kalau masih tak boleh nak berlapang dada dengan orang, kita ni kadang-kadang kita tahu kita salah tapi perbetul kata kita tak salah. Itulah kita. Sallallahu alaihi Muhammad.
tambah lagi tinggi duduk kita, lagi susah nak tegak. Kan salah siapa? Maruah ni maruah aku ni, dia cari jalan, dia cari apa semua dalil-dalil, kata apa, tunjuk kata dia betul tu. Kadang lapang dada lah muka. Dan berlapang dada juga dengan pendapat-pendapat orang lain. Kadang-kadang kadang-kadang pendapat kita tu betul dah, tapi ada pendapat orang lain yang lebih betul. Lapang dada lah. Selalu pesan, saya pesan kat diri saya, tuan, mengaku salah tak semestinya salah. Nak perelok keadaan, kadang mengaku salah je lah, sudahlah, minta maaf dah lah. Minta maaf, biar minta maaf sungguh-sungguh. Nah, kadang-kadang Salih Al-Syahmat, kita ni berapa peringkat organisasi, tuan? Peringkat organisasi keluarga, peringkat organisasi masyarakat, peringkat organisasi negara, kan? Peringkat keluarga, duduk pilah kat mana. Kita suami ni duduknya hebat. Kalau dalam keluarga tu suami ni Perdana Menteri, jangan tegak suami susah. Kadang-kadang mengaku salah, pilah nak redakan keadaan. Tengok muncul orang jaga rumah tu, siapa tu? Ada siapa tu? Siapa tak kenal ni? Tak ada apa. Oh, tak ada apa tu, ada apa lah tu. Orang perempuan bahasa dia berlapik, nampak? Tak apalah, saya salah lah, saya minta maaf lah. Minta maaf tu pasal apa? Untuk meredakan keadaan. Mengaku salah tak mestinya salah, tapi itulah orang yang menang. Kenapa saya tapi bunyi tone tu biar betul sikit. Hayalah, saya salah lah. Tu bukan nak salah, mengaku salah. Ni tu tone lain. Yang tu mengaku salah, yang tak mengaku salah. Mana? Salah. Yalah, tak apalah, saya salah, yalah, saya minta maaf lah. Nah, saya minta maaf lah, saya minta maaf. Sebut je macam tu. So, untuk meredakan keadaan. Tak apa. Peringkat rumah macam tu, peringkat masyarakat pun macam tu. Ni sama-sama duk telagah dekat AJK masjid, bukannya benda biasa, bukan benda tak biasa. Ni lah, mesyuarat agung ke, mesyuarat ke apa semua, ada benda tak puas hati je macam-macam. Orang buat ni tak puas hati, orang buat tak apalah, saya minta maaf lah, saya salah. Saya minta maaf, saya salah. Salih Al-Syahmat. Tapi kadang-kadang ego tu tinggi. Salah. Salamatus sadr, lapang dada. Salah. Yalah, kod betul, kod dia, pendapat dia tu betul. Walaupun kita rasa kita betul, tapi tak salah untuk kita berlapang dada. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, maka dengan salamatus sadr ini tidak ada dalam hati seseorang sebarang halangan terhadap saudaranya. Ini kerana telah wujud saling percaya mempercayai di antara mereka. Manakala darjat paling tinggi sekali al-itsar, darjat paling tinggi di antara darjat ukhuwah Islamiyah ni, al-itsar, maksud dia apa ni? Mengutamakan saudara dia melebihi daripada diri dia sendiri. Oh, ini paling real sekali lah. Sanggup dia tak dapat asal kawan dia dapat. Dan sanggup dia susah asal kawan dia senang. Susah lah, yang ni susah lah nak cerita. Para sahabat Nabi SAW, sungguh waktu duduk masing-masing cedera dalam perang, orang mai bagi air dekat seorang ni, dia kata apa? Sahabat sebelah sana masih perlu, lebih memerlukan, bagi kat dia. Bagi air kat orang ni, orang kata sahabat sana lebih perlu, bagi kat orang tu. Bagi kono pasing kono pasing kono ni, sampai tang hujung kawan tu kata pi bagi balik kat orang mula-mula tadi ni, pi hantar balik, mati dah kawan tu. Nak cerita dia utamakan saudara dia sampai macam tu sekali. Kita tak ada lah, tuan-tuan, tak ada. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut tak sempurna iman seorang yang dia boleh tidur pada malam hari sedangkan jiran saudaranya dalam jiran sebelah rumah dia dalam kelaparan. Satu hari seorang ulama ni dia pi umrah, dia pi haji. Kemudian dia tidur satu malam, dia bermimpi. Dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedap pula tengok twister ni, minta maaf lah, geram tengok duduk depan tu, nak minum sikit dulu lah. Ni, aduh, bismillahirrahmanirrahim. Jangan marah nah.
Nah, mau kuat sikit, sedap sikit. Geram tengok tu. Oh, ya Allah. Lalu ini pun tak ada ukhuwah Islamiah kan ni. Minum tak pelawar juga tuan-tuan kan. Tuan-tuan jemput minum lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allahumma alhamdulillah. Jadi dalam tidur dia ni dia bermimpi. Dia mimpi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Malaikat duduk bersembang. Dia kata, berapa orang yang mai haji tahun ni? Malaikat sembang sama-sama sembang ni. Dia kata lebih kurang 35,000 orang, lebih kurang waktu itulah. Orang ramai. Berapa orang yang dapat haji yang mabrur? Seorang aja dapat haji mabrur. Oh, seorang aja. Daripada 35,000 orang, seorang aja dapat haji mabrur, seorang aja. Siapakah orang tu? Disebut nama dia. Lalu terjagalah ulama ni. Jaga, subhanallah, 35,000 orang pergi haji, seorang aja dapat haji mabrur. Aku nak tahulah siapa orang ni. Dia pergi cari nama seorang ni. Akhirnya membawa dia sampai ke kota Damsyik. Sampai ke kota Damsyik tu, cari akhirnya berjumpa dengan orang tu. Takdir jumpa orang tu. Dia kata, saya teringin sangat nak berjumpa ni sebab semua orang yang pergi haji hari tu dia seorang aja dapat haji mabrur. Dia kata, tuan, macam manakah tuan dapat haji mabrur ni? Macam mana tuan dapat haji mabrur ni? Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya minta maaf, saya tak pergi haji lagi. Cadang nak pergi haji tapi tak pergi haji. Habis macam mana? Malaikat tu kata tuan dapat haji mabrur dah. Dia pun terkejut, tak tahu. Balik rumah dia. Bila balik rumah dia, isteri dia kata, oh, saya teringat macam ni kot. Suami saya ni memang nak pergi haji sangat-sangat dah. Dia dah himpun duit cukup dah untuk pergi haji tu. Lalu satu hari saya tidur. Satu malam saya bau masakan jiran sebelah rumah saya, sedap sangat. Bau sup tu sedap. Saya kata kat suami saya, abang tolong Ustaz pergi jiran sebelah tu minta kuah sup sikit kat saya pun tak apa dah. Saya teringin, bau sedap sangat. Lalu suami dia pun pilah kat jiran sebelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni main nak minta sikit tu, yang masak tu bau sedap sangat ni. Sallallahu alaihi Muhammad. Sedap sangat bau dia, boleh tak saya nak minta sikit? Orang yang di rumah tu dia cakap, saya minta maaf, yang tuan minta tu halal untuk kami tapi haram untuk tuan. Kata, macam mana pula? Kalau halal lah, kalau haram lah, macam mana pula halal untuk tuan, haram untuk saya? Dia kata, sebenarnya daging yang kami masak itu ialah daging bangkai tuan. Ada unta ke kambing ke apa yang mati dekat rumah saya, kami ambil daging tu sebab keluarga kami dah hampir kebeluran sebab tak ada makan. Kami terpaksa makan untuk lapik perut kami. Dia dengar macam tu, dia menangis sangat. Lalu dia balik ke rumah dia dan dia ambil duit tabung nak pergi haji dan dia bagi seluruhnya kepada orang tersebut. Dia berkorban keinginan dia untuk tolong saudara dia. Saya nak tanya, jawab ikhlas daripada hati kita ni. Kalau jadi macam tu kat kita, dengan kita dah siap nak pergi haji, dah cukup simpanan kita, tiba-tiba jiran kita susah, tuan-tuan rasa sanggup tak buat keluar yang tu, kita korbankan kita nak pergi haji tu, pergi bagi dekat mereka? Atau kita kata apa, aku pun cukup je nak pergi haji ni? Mau jawab ikhlas daripada hati. Kalau saya pun saya rasa macam, tak apalah, pergi Jabatan Kebajikan Masyarakat kat sana ada tempat nak tolong. Betul tak tuan? Seorang lelaki dia pergi jumpa dengan seorang ulama, tok guru dia. Dia kata, sallallahu alaihi Muhammad, Syekh, saya nak pergi haji kali kedua. Saya nak pergi haji kali kedua ni. Kata, boleh tak Syekh saya nak pergi haji kali kedua? Kita ni kadang-kadang buat perangai macam tu bagus juga. Nak buat apa-apa pergi tanya tok guru. Bukan tak tanya pun tak apa, tapi nasihat, minta nasihat. Nak tengok tok guru kata apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Syekh, saya nak pergi haji kali kedua. Syekh kata apa? Alhamdulillah. Cuma saya nak tanya satu benda, boleh tak? Apa dia? Kamu nak pergi haji kali kedua ni sebab apa? Adakah sebab kamu merindukan Baitullah?
Ataupun kamu ada duit lebihan yang kamu tak tahu nak buat apa, kemudian kamu nak pergi buat haji. Ataupun kamu nak redha Allah, nak keredaan Allah. Tuan-tuan agak dia jawab apa? Agak-agak lah jawab apa? Dia nak apa? Nak redha Allah lah. Jawapan paling baik. Kalau tuan-tuan orang tanya apa-apa, nak redha Allah lah. Betulkah kamu nak redha Allah? Betul. Kalau kamu nak redha Allah, tak apa. Duit yang kamu nak pergi haji tu kamu tak payah pergi, tapi kamu pergi tolong orang yang duduk dalam susah tu, yang dia tak ada apa-apa, pergi beli bagi makan kat dia. Ada orang yang duduk tenggelam dalam hutang sampai dia hidup susah sebab tenggelam dalam hutang dia, ambil tu pergi tolong selesai hutang dia. Nescaya itu perbuatan yang mengundang redha Allah, walaupun kamu tak payah pergi haji untuk kali kedua. Tuan-tuan agak dia jawab apa lepas tu? Dia jawab apa? Dia kata, sebenarnya saya nak pergi lagi sekali ya Allah. Yang tu je jawapan dia. Sebenarnya Syekh, sebenarnya saya nak pergi lagi sekali je. Tu jawapan dia. Bukan kat redha Allah tu sangat. Kalau nak redha Allah tak payah pergi pun tak apa. Ni pergi duduk kat sini sudahlah. Pergi tolong orang susah guna duit tu, dapat pahala lagi banyak. Haji dah pergi dah. Salat siapa? Tapi sebenarnya dia kata apa? Dia kata, saya nak pergi lagi sekali. Tuan-tuan, kita pun macam tu lah. Ada orang yang pergi umrah sampai 9-10 kali dah. Ni orang sini ada tak pergi sampai 9-10 kali dah? Tiap-tiap tahun pergi umrah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kadang-kadang ada bawa anak-anak kecil. Saya selalu kata, kalau tak bawa budak kecil pun tak apa. Kalau boleh tinggal lah. Pasal kita nak pergi buat ibadat. Bawa anak kecil, kalau kos umrah 7,000, anak kecil bukan 3,500 separuh harga. Harga dia 5,000 lebih. Hampir nak sampai kepada harga orang dewasa dah. Dia pergi sana, saya nak tanya, terangkat tak kewajipan umrah dia? Tak terangkat. Pergi dekat sana pula, boleh buat 2 kali, akhirnya boleh buat sekali je. Pasal apa? Sebab bergilir jaga anak. Saya pergi buat umrah dulu, abang tolong jaga anak Ustaz. Sekali nanti abang saya jaga pula anak pula, nanti abang pergi buat pula. Kalau tak ada anak tu boleh pergi dua-dua sekali. Tapi disebabkan yang tu kita terbatas untuk melakukan ibadat. Pasal apa bawa? Pasal rasa nak pergi melancong lebih daripada nak pergi buat ibadat. Faham tak? Cuba yang 5,000 tu pergi dekat Tok Bilai Surau ni, Tu Haji kalau haji pergi dah. abang pergi umrah tak lagi? Saya tak pernah cukup duit lagi nak pergi umrah. Ni tang saya ni ada 5,000 duit cadang nak pergi bawa anak, tapi pergi bawa anak pun tak terangkat pun umrah dia, nanti nak kena pergi juga. Nah, abang ambil 5,000 ni, abang pergi buat umrah. Dia sujud syukur waktu tu tuan-tuan. Satgi dia pergi sana, tak ada orang lain dia doa melainkan dia doakan kita. Tidak. Kalau betul tuan-tuan nak redha Allah, tuan-tuan tolong orang sama-sama orang Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak, kita dalam bab apa pun kita mesti akan lebihkan diri kita dulu. Hang susah pilah lagu mana, hang tak cukup pilah macam mana pun, hang hutang tenggelam, siapa suruh hang pergi berhutang? Ni kata kawan tu, sallallahu alaihi wasallam. Siapa suruh hang berhutang? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, susah. Maksud nak cerita tadi, peringkat ukhuwah Islamiah paling sikit pun kita tak ada, apatah darjat ukhuwah Islamiah paling tinggi yang sanggup berkorban untuk saudara se-Islam dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak terus pi macam manakah cara-cara untuk memelihara ukhuwah Islamiah. Ini sama-sama kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap pula ayam ni. Dia orang utara, dia cakap makan ayam. Dia tak minum. Dia kata lapar ayam, jom pergi makan ayam. Makan ayam ni kata. Makan. Dia makan ayam. Baik, itu orang utara sebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang utara semua mampu kan? Dia semua mampu.
Lapar nak mampu. Dah lapar, makan pula. Makan itu kenyang nak mampu. Pasal apa sampai kenyang nak mampu? Pasal banyak nak mampu aku makan. Lepas makan banyak nak mampu, lepas tu mengantuk nak mampu. Lepas tu jomlah pergi kuliah sekali, tak larat nak mampu. Betul? Tak apa, apilah duduk sat je. Siapa kata sat, lama nak mampu dekat kuliah. Semua nak mampu. Cerita macam itulah, duduk mengantuk nak mampu, banyak kerja nak mampu, mau nak mampu. Jadi orang yang paling mengingati mati ni orang utara ni. Dan sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah panduan kita nak jaga ukhuwah Islamiah sama-sama kita orang Islam ni? Panduan dia kita tengok dalam ayat Al-Quran. Yang pertama, panduan untuk kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sama-sama orang Islam ni nak jaga ukhuwah Islamiah ni, tuan-tuan rujuk surah Al-Hujurat ayat 6. Allah cerita dan perintah kita untuk tabayyun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahilatan, ila akhir ayat. Wahai salli ala sayyidina Muhammad, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik, in ja'akum fasiqun, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, salli ala sayyidina Muhammad, fatabayyanu, tabayyunlah. Tabayyun ni maksud cek kesahihan berita tersebut. Salli ala sayyidina Muhammad. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaannya, sehingga kamu menyesal atas perbuatan kamu itu. Nak mudah faham cerita, benda ni paling banyak kita tak buat lah ni. Cek dulu. Tuan-tuan semua kat sini ada WhatsApp. Setiap hari berapa banyak mesej WhatsApp yang masuk kat kita yang cerita pasal saudara Islam kita sendiri. Dia ni cek tak betul ke tak? Kalau dia tu cerita buruk tu pasal orang yang geng kita, kita nanti kata tak betul cerita ni, walaupun betul. Kalau yang mai tu bukan geng kita, walaupun tak betul, kita kata apa? Betul ni. Kita tak sabak-sabak nak pi share, nak pi hantar ke orang lain. Tuan-tuan, Allah kata apa? Kalau mai satu berita, tengok Allah mula dengan ayat apa? Allah mula dengan perkataan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Apa maksud dia? Wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Saya nak tanya ni, tuan-tuan mengaku tak orang beriman ni? Mengaku tak orang beriman ni? Mengaku. Kalau tuan-tuan mengaku kata tuan-tuan orang beriman, ayat ni Allah panggil kita. Ayat ni Allah panggil kita. Bila Allah, kalau Allah mula ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, lepas tu mesti ada perintah Allah. Allah nak perintah apa? Dalam ayat ni Allah perintah apa? Kalau mai berita apa-apa, orang buat mai, orang fasik buat mai, cek dulu. Fatabayyanu. Sebab tu saya selalu sebut, saya nak cerita panjang-panjang, nak buah banyak-banyak, tuan-tuan tak boleh, nak lebih-lebih sangat tak boleh. Paling tidak saya cakap dengan kita yang duduk kat dalam ni, cukuplah dulu. Ramai malam ni 8,000 ada lah, campur malaikat sekali. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, paling tidak kita ni kadang-kadang, kalau saya pesan, kalau mai satu berita ada nama orang, kalau tuan-tuan tak tahu betul ataupun salah, tuan-tuan tak payah share pun tak apa. Dah, biar berhenti kat kita. Ingat satu perkataan yang tuan-tuan boleh tulis caption Facebook, tuan-tuan tahu. Tersalah tidak menyebarkan sesuatu yang betul itu lebih baik daripada tersalah menyebarkan sesuatu yang tidak betul. Ulang balik. Tersalah tidak menyebarkan sesuatu yang betul itu lebih baik daripada tersalah menyebarkan sesuatu yang tidak betul. Faham tak tu?
Kali lagi, tersalah, tidak menyebarkan sesuatu yang betul, itu lebih baik daripada tersalah menyebarkan satu yang tak betul. Maksud dia, orang kata, semalam aku hantar WhatsApp ke hang ni, hang share tak? Allah, lupa nak share lah. Lah rugilah hang. Berapa orang dah dapat untung manfaat daripada benda tu, hang tak share, rugilah hang. Itu baik lagi daripada apa? Hang share tak semalam yang aku hantar ke hang ni? Dah share merata dah. Lah, minta maaf lah, yang aku hantar tu tak betul. Faham tak ni? Sebab nak counter balik susah, tuan-tuan. Nak saya kita share ke orang tu share lagi, orang tu share lagi, orang tu share lagi, orang tu share lagi. Saya orang kata apa? Siapa hantar kat hang tu? Bukan orang-orang biasa, tu imam tu hantar kat aku ni. Tak kira lah tu imam, bukan sini lah, Pak Lin. Kita tengok dia pula. Contoh, kadang-kadang lagi status kita tinggi, lagi orang masa yang kita betul. Faham tak ni? Salih Muhammad. Susah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tabayyun. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang bawa cerita satu yang tak betul di akhirat, nanti dia main cakap. Dia cakap masuk mulut ni sampai keluar dari belakang sini, cakap biji mata dia. Pasal apa? Duk menyebarkan satu yang dia tak tahu betul ataupun salah waktu dunia ni. Ayalah tuan-tuan, kita orang-orang duk main mengaji ni, duk masjid, duk surau ni, kadang main benda-benda yang kita, satu post yang sampai kat tuan-tuan, tuan-tuan tak share, tuan-tuan share dapat berapa ringgit? Dapat satu post share dapat RM1. Tak apalah juga dapat juga RM1 tu. Ni RM1 pun tak dapat. Internet kena bayar sendiri. Ni tanggung pula ke akhirat. Allahu Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kalau kita ambil satu benda, kita tak check dulu, boleh jadi tak benda tu salah? Boleh dia tak? Benda tu salah. Allah kata apa? Tak, sehingga sallallahu alaihi wasallam, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu tersebut. Kita dapat satu maklumat, kata tu imam kita buat bukan-bukan. Kita ni sallallahu alaihi wasallam share pi hantar benda tu kat orang lain. Tiba-tiba Allahumma salli alaihi wasallam, kita tak check betul ke salah, kita pi forward kat orang lain. Orang tu tuan-tuan ambil maklumat tu, baru tahu tu imam ni, dia pun share ke orang lain. Sampailah apa-apa tindakan apa semua, akhirnya dia dilucutkan daripada jawatan dia apa semua. Tuan-tuan, kes kita share tu, tiba-tiba kita tahu kata benda tu tak betul. Apa jadi? Kita telah menyebabkan kezaliman kerana kepada tu imam kita. Maksudnya ini kesan daripada kita tak tabayun satu benda. Bila kita buat dapat satu maklumat, kita mungkin akan menyebabkan tertimpanya kezaliman ataupun musibah kepada seseorang itu tanpa kita, dan akhirnya kita sendiri menyesal. Tapi jumpa pula dengan tu imam minta maaf lah, saya yang salah hantar. Tuan-tuan, gamak agak-agak gamak tak nak pergi jumpa tu imam, bagi tahu kata saya minta maaf lah, saya yang hantar dulu mula-mula sekali tu. Rasa-rasa gamak tak? Tak tuan, cerita kita susah macam tu. Saya buka madrasah, saya tahu tuan, madrasah buka ni wakaf banyak orang duk bagi. Sekarang ni saya belanja 6 juta dah, pengajian percuma saya bagi, free ya budak-budak tu mengaji. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, daripada tahun 2011 dia mula buka, dah tahun 2020 dah. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi cukup lagi setahun tahun depan 2021 dah 10 tahun. Butik wakaf merata dululah 6 juta dah saya belanja untuk madrasah saya. Apa orang tak kata? Kutip duit, guna duit beli rumah, guna duit beli kereta. Macamlah saya tak ada duit sendiri. Macamlah saya tak tahu mana satu duit wakaf, mana satu duit sendiri. Nak cerita orang kata. Tapi bila dia tahu kata saya tak buat macam tu, saya nak, sampailah ni tak ada seorang pun main mengadap, Ustaz saya minta maaf, saya tak ada seorang lagi. Saya dah bila kita ni Allah suruh maafkan orang, maaf je lah tuan-tuan, maaf lah macam tu. Tu bukan maaf. Maaf lah dia pun tak tahu. Tapi nak cerita susah, nak pergi minta maaf ke orang memang susah.
Salih Ahmad. Sebelum kita nak kena minta maaf kat orang, melutut minta maaf kat orang, tambah melutut merangkak ke akhirat lagi susah. Baik, tak payah duk cerita apa-apa. Kalau tuan-tuan rasa macam dia gelisah sungguh ni, yang pertama bila dapat maklumat, tuan-tuan salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan dia panggil husnudzan, sangka baik, salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, yang masuk yang kedua lah ni, yang sangka baik ni yang kedua. Cara untuk kita menjaga ukhuwah ni, salih ala Sayyidina Muhammad, salih ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu lagi, wahai orang beriman lagi, istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsm. Hai orang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka, kerana sesungguhnya prasangka itulah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu mengumpat sebagai orang lain. Kalau tuan-tuan rasa macam maklumat yang tuan-tuan mai tu, dapat maklumat tu, nombor satu sekali, sangka baik lu. Takkanlah tu imam kita buat lagu tu, takkanlah ustaz buat lagu tu. Kita lagi ada title depan tu lagi sedap kita mengata. Janganlah salih Ahmad. Waktu kalau tuan-tuan tengok suara abang, ustaz merogol, tu laku suara abang itu. Ni salih Ahmad. Title tu sedap kita guna. Tuan-tuan salih Ahmad. Padahal dia bukan ustaz pun, orang dia panggil dia ustaz ke apa, buh ketayak atas kepala gitu lah. Tuan-tuan salih Ahmad. Sangka baik lu, sangka baik. Tengok dua-dua orang duduk tepi apa, duduk makan dua-dua orang. Ni tu imam tu perempuan mana pula duduk ni tu? Ni tu perempuan mana tu? Duduk ajak orang semayang, duduk pimpin orang semayang, duduk dating pula. Sangka buruk. Cuba sangka baik. Anak saudara dia ke? Dia ni salih Ahmad, anak menakan. Anak dia ke? Mana tahu? Bini dia ke? Bini muda, mana tahu? Bini salah apa bini dia? Mana tahu salih Ahmad. Api kita sangka buruk lu, ambil gambar pada Joh, hantar share. Tengok ni, inilah kelaku tu imam kita apa dia buat. Kan salih Ahmad. Dan sangka baik lu. Kalau tak mampu sangka baik, tanya. Pergi tanya. Assalamualaikum. Assalam. Tu imam buat apa? Dah tengah duduk rehat-rehat ni. Tengah duduk makan kat kedai ni. Duduk makan ke? Dia duduk ujung ni, kalau kita tengok perangai kan. Duduk makan ke? Makan kedai mana? Ni kedai ni. Ya nah. Dah tadi lalu kat esok tu nampak macam tu imam duduk, yang siapa tu? Tu anak saudara saya. Ya ke? Okey, tak apa nah, tak apa. Tak apa, siapa telefon ni? Tak ada apa saja, bawang sikit. Okey, tak apa. Saya tanya bagi clear ni, bagi rasa hilang rasa resah tu. Salih Ahmad Imam Ghazali kita apa? Kalau kamu tengok guru kamu melakukan perkara yang bercanggah pada ilmu dia, sangka baik dengan dia. Kamu tengok guru kamu dia melakukan perkara yang bercanggah pada ilmu dia, dia tak bagi kita buat gitu, tapi nampak macam dia buat gitu, kamu sangka baik dengan dia. Pasal apa? Pasal kalau kita tahu kata benda tu tak betul, dia lagi tahu kata benda tu tak betul, sebab dia tu guru kita. Faham tak? Merasa macam kita ni hebat sangat. Boleh faham tuan-tuan? Salih ala Muhammad. Jadi Allah perintah apa? Jangan, Allahumma salli ala Muhammad, kita duk banyak prasangka. Allahumma salli ala Muhammad. Allah sambung, sukakah salah seorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka sudah tentu kamu merasa jijik padanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Salli ala Muhammad. Istanibu katsiran minadh-dhann, di ayat di atas bererti hendaklah menjauhi kebanyakan daripada prasangka, sebahagian daripada prasangka itu membawa kepada dosa. Perlunya berhati-hati terhadap prasangka, kerana ia adalah sukar untuk membezakan prasangka yang betul dan yang salah, kecualilah terdapat bukti yang jelas. Yang ketiga, yang pertama tadi ni tabayyun, yang kedua ni elakkan berprasangka, yang tiga na wala tajassasu. Apa maksud tajassus ni? Cari-cari salah, dia pergi korek salah, mencari-cari kesalahan, yakni mencari kesalahan orang lain dengan mengintip dan membongkarkan kesalahannya.
Sebaliknya, tutuplah kesalahan yang dilakukan oleh saudara se-Islam kita, berilah peluang kepadanya untuk bertaubat. Janganlah hanya dengan satu kesalahan akan menghapuskan 1000 kebaikan yang dilakukan olehnya. Badui zaman Said An-Nursi mengatakan bahawa Badui zaman Said An-Nursi mengatakan bahawa janganlah kamu membakar rumah yang terdapat di dalamnya 10 orang kerana hanya seorang daripada mereka melakukan kejahatan, sedangkan 9 lagi mereka adalah baik. Tanam salli ala Sayyid Badi'uz Zaman Said An-Nursi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jangan duk pi korek, jangan duk pi cari. Tuan-tuan, dia ada dua keadaan nak cerita tentang kesalahan orang. Kalau orang itu menzahirkan kesalahan yang menyebabkan dia menjadi ikutan kepada orang lain, maka tegur secara terbuka itu dibenarkan. Tuan-tuan faham lah? Dia buat maksiat terang-terang, dia tunjuk, follower dia juta, orang pakat-pakat tengok. Dia jantan pakai selok dalam, perempuan pakai coli ke, saya tak tahulah. Tak ada kena mengenal yang hidup ataupun mati. Tuan-tuan tak usah duk refer pada siapa-apa, saya bagi contoh. Dia jantan, tapi dia pakai baju perempuan, dia pakai seluar dalam, dia pakai coli, dia tunjuk, dia lenggok-lenggok apa semua. Kat sana ramai orang pakai-pakai ikut dia, semua orang pakai-pakai sokong dia. Dia zahirkan kemaksiatan dia, maka tegur pun tegur dengan terbuka. Sebab apa? Sebab kalau dia kata, apalah ustaz ni tak beradab, tak ikut sunnah, pilah tegur dia seorang-seorang. Memang kita boleh tegur dia seorang-seorang. Nu yang 1000 orang yang duk ikut dia, siapa nak pergi tegur? Larat nak pergi mesej tiap-tiap seorang tu. Dia mengisytiharkan kemaksiatan dia, maka kita mengisytiharkan teguran kita, supaya yang mana yang duk ikut dia pun mendapat teguran yang sama. Faham tak ni? Tetapi kalau kesalahan itu dilakukan oleh seorang yang terkenal baik dia, kok dalam kampung kita ni kita kenal dia tu orang baik, tapi dia hari tu dia buat salah. Dia tu bilai ke, dia tu imam ke, dia AJK masjid ke, dia ustaz ke, dia orang-orang yang rajin duk main masjid, kita kenal dia orang baik, tapi nampak dia buat salah hari tu. Jangan isytiharkan teguran, pergi bisik dengan dia. Tahu siapa? Tahu siapa? Pasal nanti kalau kita isytiharkan teguran, nanti ada orang nanti yang akan menggunakan alasan itu untuk dia buat salah. Dia kata apa? Hang takat aku ni buat salah, hang tahu tu imam hari tu pun dia buat salah, hang tak percaya, hang tengok hari tu orang tengok dia. Tuan-tuan faham tak maksud dia? Sebab tu kalau bab-bab orang yang terkenal dengan baik, kalau tuan-tuan rasa nak pergi tegur, tuan-tuan pergi tegur dia seorang-seorang. Tuan Haji, saya minta maaf itu, Tuan Haji, saya nampak Tuan Haji tulis itu, tu salah tu, Tuan Haji boleh tak tolong delete yang tu? Pasal perkataan Tuan Haji tu salah. Oh ya kah? Betul-betul tak apa, saya delete. Jangan pergi hantar dia melalui Facebook, hantar lu ke bawah apa semua ni, tak kerti screenshot, pergi hantar apa semua. Akhirnya orang kata apa? Alah, takat aku buat salah, tu imam tu dia buat salah, tu Tuan Haji tu pun dia buat salah, dia tu orang masjid. Faham tak ni? Orang akan salah guna. Jadi tuan-tuan, dan yang keduanya membuka aib dia. Salli ala Sayyid. Nah, yang keempat dan terakhir tuan-tuan ialah jangan mengumpat. Salli ala Sayyid. La yaghdab ba'dukum ba'da. Janganlah kamu mengumpat sebahagian daripada kamu terhadap sebahagian yang lain. Dengan mengumpat terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan umpatan itu benar ataupun tidak. Jika benar dinamakan ribah, dan yang jika tidak benar dinamakan fitnah. Nabi tanya, atadrunal ribah? Kamu tahu tak apa itu ribah? Ribah ni kita panggil ngumpat lah. Kalau sebut ribah mungkin tak tahu sangat. Sebut mengumpat macam tahu ngumpat. Dia nak bagi sedap dengar tu, dia nak bagi sedap dia buat tu, dia tak panggil mengumpat, dia tak panggil ribah, dia panggil apa? Membawang. Dia boleh buat satu grup WhatsApp tu, grup The Bawang Rangers. Nah, kata grup membawang. Dia tulis grup membawang tu, dia rasa macam tak salah tau. Dia nak cuba tulis tu, grup fitnah, grup mengumpat. Oi, kita jangan masuk grup tu, kat mengumpat tu dosa besar, orang tak ada mengumpat. Oh, tukar padam, tukar rename grup membawang. Okey, pekat masuklah tu, okey. Tak ada masalah. Dia panggil menjustifikasikan dosa supaya tak berasa bersalah dengan dosa tu. Syaitan punya peranan, pandai tuan-tuan.
Dia masuk pelan-pelan je, kita akan sedar. Nabi kata, kamu tahu tak ghibah tu apa? Kita tak tahu Rasulullah. Allah wa Rasulullah alam. Ghibah itu, mengumpat itu ialah kamu bercakap sesuatu yang kalau saudara kamu dengar dia tak suka. Sahabat tanya Rasulullah, macam mana kalau dia betul? Kalau yang kami kata tu betul dia buat, maka itulah ghibah. Dan kalau tak betul, kamu telah berdusta atas kawan kamu. Ini fitnah. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Contoh. Saya nampak Tuan Haji semayang tak betul. Contohlah, dia angkat takbir, dia baca takbir tu ihram tak betul. Allahu Akbar. Panjang bar dia tu. Dia tak boleh panjang tu, dia Allahu Akbar kan. Tak boleh panjang. Sallallahu alaihi Muhammad. Panjang tu salah tu, tak betul, rosak semayang dia. Dia panggil rukun qauli tak betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Atau apa-apalah. Ya Allah Akbar, sembuh. Ataupun bersin tu, jatuh bersin ke batuk tu tak tahu. Dan terputih tu di antara tu, salah tu dia buat tu, kita tahu salah dia buat tu, tak betul tu. Kita duduk mengaji, yang tu boleh merosakkan sembahyang dia. Kita nampak dia buat tu salah, kita tak pergi jumpa dia, kita pergi jumpa dengan Tuan Haji ni. Nama apa tu? Rusli. Hang dengar tak Tuan Haji tu dia takbir macam mana? Itulah aku dengar. Apa tu Allahu Akbar tu, kamu betul tu, aku salah tu, aku tak betul tu semayang aku tu, mana betul. Itulah aku pun duduk heran, mau mengaji duduk depan sekali, tapi bab semayang pun tak betul lagi. Itulah aku susah hati betul, orang ada dua orang lagu ni. Tak apa, jom balik, jom makan tu jenayah luar, jom makan tu jenayah daripada dua orang. Saya nak tanya, daripada duduk bercakap dua orang tu, selesai tak masalah Tuan Haji ni? Dah, itulah mengumpat. Walaupun benda tu betul-betul Tuan Haji buat, kalau tuan-tuan rasa sayang ke dia, pergi nasihat dia. Ya Tuan Haji, sallallahu alaihi wasallam, Tuan Haji sebut tu tak betul tu salah tu. Kata, manalah salah tu. Kau suka aku nak buat aku tu. Habis tuan-tuan pun tinggal dah. Dia tak mau dengar cakap kita, pergi dah. Tapi tugas kita menasihati. Tuan-tuan sallallahu ataupun cara yang dia sebut tak mengumpat ni, bila tuan-tuan pergi bercakap kepada orang yang boleh nasihat dia betul-betul. Kita pergi bercakap tu, ustaz mai ceramah, ustaz boleh tak tolong bagi tahu ustaz takbir tu ihram tu betul-betul sebut dia lagu mana? Supaya ni, sebab ada seorang di kalangan kami ni yang dia takbir tu tak betul, supaya dia dengar maklumat ni. Ustaz tu pun cakap, tu tak mengumpat nama dia. Kita bercakap kepada seorang yang boleh selesaikan masalah tu, tak mengumpat. Kita faham ni? Kalau yang benda dia buat betul pun, dia memang buat pun, kita bercakap sama-sama kita pun mengumpat. Kalau benda tak betul jadi fitnah lagi teruk. Allah sebut, tuan-tuan, Allah Muhammad, jangan duk bercakap yang macam tu. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah tu pun berapa benda ada tu, 4 benda yang tuan-tuan kena jaga. Saya semat. Yang pertama tadi apa? Tabayun. Yang kedua, elakkan berprasangka. Yang ketiga, elak cari kesalahan. Yang keempat, jangan ngumpat. Yang ni di antara cara untuk kita jaga ukhuwah Islamiah sama-sama kita ni, berdasarkan ayat Al-Quran sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah perintah Allah kepada kita yang menggunakan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan daripada cahaya kasih sayang yang dilimpahkan oleh Allah melalui kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, akan terus kita pelihara dengan kita menjaga ukhuwah Islamiah yang ada di kalangan kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi saya minta ampun, minta maaf salah silap, cukup takat tu. Sebenarnya kalau boleh nak belajar lagi, tapi PKP tu mungkin ambil berat juga. Sekali Jun nak menjawab kita ni. Soalan semat. Jadi tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, dan saya sebelum saya nak tutup majlis ni, saya nak maklum sikit tentang madrasah saya. Saya ada madrasah satu di Bandar Baru Kedah, 8 ekar saya buat untuk pengajian tahfiz, pratahfiz, warga emas sebagainya. Dan saya tidak mengenakan yuran pengajian. Jadi bila tak ada kena yuran pengajian ni, saya terpaksalah untuk cari dana. Setiap bulan saya kena cari lebih 30,000 untuk dia punya overhead bulanan. Jadi saya pun tak mengharapkan tuan-tuan pekat duk bagi duit dekat saya, taklah. Saya pun tak mau duk kutip wakaf semua, saya pun dah malu dan nak minta wakaf. Saya buat projek jualan susu. Susu ni sebenarnya untuk accommodate saya sebenarnya. Saya duk banyak travel, saya kadang tak sempat nak makan. Maka saya design satu susu kambing
Susu kambing ni beza dengan susu lembu kan. Susu kambing ni dia mudah untuk hadam, dia cepat hadam perut kita. Jadi Salih Muhammad, susu kambing saya cari susu kambing powder yang grade A. Grade A ni kelebihan dia tak bau hamis kambing. Kemudian Salih Muhammad, dan dia pekat. Kemudian saya masukkan beras perang. Beras perang ni nak bantu bagi cepat kenyang. Cepat kenyang. Dan beras perang, bau beras perang tu dia menutup bau hamis kambing tu. Jadi siapa yang tak biasa minum, yang tak boleh minum susu kambing sebab bau hamis, yang ni insya-Allah dia tak bau sebab dia bau beras. Kemudian saya masukkan kurma. Kurma ni untuk ganti gula. Saya beritahu saya tak mau gula, sebab gula ni saya nak bagi orang kencing manis pun boleh minum, dan saya sendiri pun saya diet, saya kurang minum gula. Kecuali malam ni saya ada twister tu saya minum sebab tak tahan tengok ngeram. Saya kurang minum manis sebenarnya. Saya tak suka, saya kurang sangat minum manis. Jadi Salih Alaihi Muhammad, saya masukkan kurma untuk ganti gula dan untuk bagi cepat tenaga. Kurma ni dia panggil instant energy, dia bagi tenaga segera. Dan saya masukkan ginkgo biloba untuk otak. Tu combination yang ada dekat dalam susu Faiz. Susu Faiz saya panggil. Bancuh tuan-tuan, bancuh, jangan bancuh dalam gelas, tuan-tuan, bancuh dalam cawan. Tuan-tuan beli dekat luar sana, itu adalah untuk menjana pendapatan madrasah saya. Tuan-tuan pekat-pekat beli perhabis tu apa yang kawan sahabat kita tu bawa, sahabat itu ejen kita dekat sini. Kalau tuan-tuan rasa nanti tuan-tuan habis dah, tuan-tuan nak repeat, tuan-tuan beli balik, tuan-tuan minta nombor telefon dia supaya tuan-tuan boleh order semula insya-Allah dengan harga promosi kita buat. Dan itu adalah untuk menjana pendapatan madrasah saya. Tuan-tuan beli, tuan-tuan niat nak tolong madrasah, insya-Allah tuan-tuan dapat barang dan tuan-tuan dapat pahala insya-Allah, mudah-mudahan. Saya ucap terima kasih kepada pihak surau yang sudi jemput saya pada hari ini. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di lain masa ketika aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.